Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatimah Habib. Saya dari kumpulan Roti Canai. Kami akan kongsi sedikit tentang flipbook kami, topik yang kami dapat untuk subjek kita, Tamadun Islam dan Tamadun Asia adalah sistem bahasa dan tulisan, dan kami memilih Tamadun India. Jadi sebagai perkenalan, Tamadun India adalah merupakan salah satu tamadun yang paling tua dan ia merujuk kepada tamadun yang berpusat di lembah Sungai Indus. Tamadun yang telah berumur lebih dari 5,000 tahun, Tamadun India dibahagikan kepada beberapa zaman. Ianya terdiri daripada zaman prasejarah yang dipercayai ia berumur lebih kurang 400,000 sebelum Masihi, dan zaman Veda dipercayai 1500 hingga 500 sebelum Masihi, zaman dinasti Maurya 321 hingga 185 sebelum Masihi, zaman Empire Gupta 300 hingga 600 sebelum Masihi, zaman kerajaan Islam 1000 hingga 1756 Masihi, zaman penjajahan Portugis dan Belanda 1498 Masihi, zaman pemerintahan British 1750 Masihi, dan zaman merdeka mereka iaitu tahun 1947. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai Miss Aina, saya Siva Gita. Saya akan membentangkan tentang perkembangan bahasa dan penulisan dalam tamadun India dulu. Secara khususnya kita akan memberi tumpuan kepada bahasa Sanskrit dan peranannya dalam perabatan India. So, yang pertama ialah Sanskrit. Sanskrit dianggap sebagai bahasa tertua di dunia dan dianggap sebagai bahasa suci dalam agama Hindu. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa rasmi di India dan mempunyai tata bahasa yang rumit, dan terdapat banyak karya sastra terkenal yang ditulis dalam bahasa Sanskrit seperti Ramayana dan Mahabharata. Ramayana merupakan sebuah karya sastra epik yang menceritakan kisah kehidupan Rama, seseorang pangeran yang menjadi avatar Dewa Vishnu dalam agama Hindu. Karya sastra ini ditulis oleh Valmiki dalam bahasa Sanskrit dan ia menceritakan tentang perjalanan Rama, isterinya Sita dan saudaranya Lakshmana. Seterusnya ialah Mahabharata. Mahabharata adalah karya sastra epik yang sangat panjang dalam kompleks yang menceritakan tentang konflik antara dua keluarga besar di India, iaitu keluarga Pandawa dan keluarga Kaurava. Karya sastra ini ditulis oleh Vyasa dan dianggap sebagai salah satu karya sastra paling penting dalam agama Hindu. Seterusnya saya akan membentangkan tentang bahasa Dravida. Bahasa Dravida adalah kelompok bahasa yang berasal dari India Selatan dan dituturkan oleh sebahagian besar penduduk di wilayah selatan India seperti Tamil Nadu, Kerala, Karnataka dan Telangana. Kelompok bahasa Dravida terdiri dari bahasa Tamil, Telugu, Kannadam dan Malayalam. Bahasa Dravida memiliki ciri khas tersendiri seperti pengucapan yang khas, penikaan vokal yang kuat. Tirukural adalah karya sastra Tamil klasik yang ditulis oleh Tiruvalluvar pada abad ke-1 atau ke-2 Masihi. Karya ini terdiri dari 1330 kural yang terbagi menjadi 3 bahagian, iaitu etika, politik dan kasih sayang. Setiap kural terdiri dari 2 baris sajak yang berisi ajaran tentang kebijaksanaan, moral dan kebangsaan. Selain itu, Tirukural juga dianggap sebagai salah satu karya sastra Tamil paling penting dan berpengaruh sepanjang sejarah. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia dan dianggapkan sebagai karya sastra yang universal. Tirukural juga dihargai oleh banyak orang Tamil sebagai simbol kebanggaan dan warisan sastra Tamil. Karya ini juga telah berpengaruh banyak aspek kehidupan Tamil seperti agama, politik dan bahasa.
Selamat petang, nama saya Alice Nestamala Lawrence. Saya daripada grup Roti Canai dan saya ingin membentangkan salah satu bahagian daripada flipbook kami. Saya akan membentangkan tentang perkembangan bahasa dan tulisan di tamadun India. India adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan budaya yang berbeza. Dan sekarang, bahasa Hindi dan bahasa Inggeris menjadi dua bahasa yang sangat penting dekat India. So yang pertama, bahasa Hindi. Bahasa Hindi adalah bahasa rasmi di India dan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di negara tersebut. Bahasa ini memiliki banyak pengaruh daripada bahasa sastra dan saat ini bahasa Hindi digunakan dalam banyak bidang seperti bidang media, sastra dan juga bisnes. Bahasa Hindi memiliki sistem tulisan sendiri yang disebut sebagai Devanagari script. Seterusnya, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris juga menjadi bahasa yang sangat penting di India, terutamanya dalam bidang pendidikan dan bisnes. Sebagai hasil daripada penjajahan Inggeris di India, bahasa Inggeris telah menjadi bahasa kedua yang sangat penting di India dan banyak orang di India sangat mahir dalam bahasa Inggeris sekarang. Seterusnya, selain daripada bahasa Inggeris dan bahasa Hindi, di India juga terdapat banyak bahasa lokal. Dan setiap bahasa lokal memiliki kekayaan budaya, sastra dan sejarahnya sendiri. Saya akan membincangkan 6 bahasa lokal daripada setiap bahagian negeri di India. Pertamanya, bahasa Tamil. Bahasa Tamil adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Tamil Nadu, sebuah negeri bahagian di selatan India, serta di negara tetangga iaitu Sri Lanka. Bahasa Tamil adalah salah satu bahasa tertua di dunia dan memiliki kekayaan sastra yang sangat kaya. Bahasa Tamil telah digunakan selama lebih daripada 2000 tahun dan masih menjadi bahasa yang sangat penting sehingga ke saat ini. Bahasa Tamil memiliki sistem tulisan sendiri iaitu disebut sebagai Tamil script. Seterusnya, bahasa Telugu. Bahasa Telugu adalah bahasa yang paling banyak digunakan di bahagian negeri iaitu Andhra Pradesh. Bahasa Telugu menggunakan sistem tulisan sendiri yang dikenali sebagai Telugu script. Bahasa Telugu terkenal kerana karya-karya dalam bidang sastra seperti Kavyas, Puranas dan juga Bhagavad Gita. Seterusnya, bahasa Punjabi. Bahasa Punjabi adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Punjab, sebuah negeri bahagian di utara India. Bahasa Punjabi menggunakan sistem tulisan sendiri yang disebut sebagai Gurmukhi script. Bahasa Punjabi terkenal kerana karya-karyanya dalam bidang sastra seperti Sri Rachna, Sasi Punnun, Baba Farid dan juga Guru Granth Sahib. Yang terakhirnya, bahasa Marathi. Bahasa Marathi adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Maharashtra, sebuah negeri bahagian di barat India. Bahasa Marathi terkenal kerana karya-karyanya dalam bidang sastra seperti Shivaji the Great, Katha Kathan, Pandit Rajdi Jagannath. Bahasa Marathi memiliki sistem tulisan sendiri yang disebut sebagai Devanagari script. Dan sistem ini juga sama seperti dengan bahasa Hindi. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alright, so hi, saya akan sambung dengan saya punya part dalam presentation the flipbook. Okay, so hi, nama saya Kurata Indi binti Ruslan. So seterusnya persamaan bahasa dan tulisan di tamadun India dahulu dan sekarang. Okay, so ada tiga yang saya jumpa dan ambil untuk assignment ini. So yang pertama adalah bahasa Sanskrit. So bahasa Sanskrit adalah bahasa utama yang digunakan bahasa utama yang digunakan bagi bangsa India dan bahasa ini dah digunakan selama berabad lah. Dia mempunyai sejarah sastra yang panjang dan merupakan salah satu bahasa yang tertua dan paling kompleks di dunia. Sanskrit masih dipelajari dan digunakan terutamanya berhubung dengan falsafah dan agama. Yang kedua adalah epik dan mitologi. So India mempunyai tradisi yang kaya dalam puisi epik dan mitologi
yang terkenal seperti Ramayana dan Mahabharata. Dan karya-karya ini juga telah diturunkan melalui generasi dan terus dipelajari oleh mereka sampai sekarang. Dan seterusnya, yang ketiga, bahasa serantau. So, India mempunyai pelbagai set bahasa serantau dan masing-masing mempunyai tradisi sastra yang unik juga. Ini termasuk juga bahasa-bahasa seperti Tamil. Tamil kita tahu bahasa yang digunakan oleh kaum India di merata muka bumi. Kat Malaysia pun ada juga. So mereka guna bahasa Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, Marathi dan banyak lagi. Bahasa ini mempunyai tradisi sastra yang kaya yang telah disimpan dan dihantar melalui generasi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Vishalni. Saya dari grup Roti Canai. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan perkembangan bahasa dan tulisan di tamadun India dulu. Pendidikan pula memberikan perhatian kepada pembelajaran kitab-kitab Veda dan bahasa Sanskrit. Pendidikan yang berteraskan agama Hindu-Buddha juga diberikan penekanan untuk menyediakan manusia menghadapi kehidupan selepas mati. So, pendidikan ini bermula sejak 1000 tahun Masehi adalah dikendalikan kolej-kolej Brahmin yang dikenali sebagai Upanishad. Yang kedua pula, sistem tulisan piktograf. Sistem tulisan piktograf merupakan satu bentuk tulisan awal yang berbentuk lambang dan simbol untuk menjadikan satu maksud. Secara umumnya, bidang pendidikan di India dimulakan dengan pendidikan tidak formal dan sudah berlangsung lamanya dalam sejarah tamadun manusia. Sebaiknya, tamadun India mengutamakan pendidikan sebagai saluran untuk menyebarkan pendidikan agama kemunculan Brahmanism di kalangan penganut Hindu. Seterusnya, perbezaan perkembangan bahasa dan tulisan di tamadun India sekarang, iaitu bahasa Tamil ialah bahasa fonetik dan tertakluk kepada peraturan penghapusan dan efoni yang jelas. Skrip semasa yang digunakan untuk menulis teks Tamil dipercayai telah berkembang daripada skrip Brahmi pada era Ashoka. Yang seterusnya, skrip semasa yang digunakan untuk manusia untuk menulis Tamil dipercayai telah berkembang daripada skrip Brahmi pada era Ashoka. Yang kedua pula, titik atas ditakrifkan khas dalam tata bahasa Tamil iaitu Tolkappiyam untuk membezakan konsonan daripada ligatur, vokal dan pelbagainya. Sekarang saya akan membentangkan tentang pengaruh sistem tulisan India terhadap Malaysia. Saya akan memulakan dengan menghuraikan apa itu sistem tulisan Brahmi. Sistem tulisan Brahmi ialah sistem tulisan tertua di India dan digunakan sejak abad ketiga sebelum Masihi. Sistem tulisan ini merupakan dasar bagi banyak sistem tulisan India moden. Sistem penulisan Brahmi didakwa berasal daripada semenanjung Indo-China dan kemudiannya menyebar ke India melalui perdagangan dan juga kontak budaya. Sistem penulisan Brahmi pada mulanya digunakan untuk menulis bahasa Prakreta, iaitu bahasa rasmi kerajaan Maurya pada masa itu. Sistem penulisan ini menyebar ke seluruh wilayah Asia Selatan dan Tenggara. Di Malaysia, sistem penulisan Brahmi digunakan oleh orang India yang lama untuk menuliskan bahasa mereka dan mempengaruhi perkembangan bahasa di Malaysia. Sistem penulisan Brahmi digunakan untuk menulis pelbagai jenis bahasa India yang lama seperti Sanskrit, Prakreta dan juga Pali. Pengaruh sistem penulisan Brahmi juga dapat dilihat dalam bahasa-bahasa minoriti di Malaysia seperti bahasa Tamil, bahasa Telugu yang masih digunakan oleh masyarakat keturunan India di Malaysia sehingga ke sekarang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Seterusnya, sistem tulisan India diperkenalkan ke Malaysia oleh pendagang, pendeta dan pelajar India pada zaman kuno. Sistem tulisan India digunakan untuk menulis teks-teks keagamaan dan filsafat, dan ini berkontribusi pada pengembangan budaya dan bahasa di Malaysia. Seterusnya, pengaruh sistem tulisan India terlihat dalam penggunaan bahasa Melayu dan huruf Pallawa yang berasal dari huruf Brahmi digunakan dalam bahasa Melayu lama. Sistem tulisan India ini juga mempengaruhi bidang ekonomi, politik dan sosial di Malaysia dan juga digunakan dalam dokumen-dokumen penting seperti surat-surat kerajaan dan dokumen hukum. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hello, nama saya adalah Satul Hasan Matthews. Saya ingin membentang tentang isu-isu terhadap bahasa dan tulisan di tamadun India dahulu. Pertama sekali ialah sukar difahami. Kesusastraan epik ialah bercerita tentang ajaran-ajaran Dharma dan biasanya diberi melalui teks-teks secara langsung tanpa keterangan dan menyebabkan sukar difahami oleh rakyat kerana ia bercorak arahan-arahan sahaja. Seterusnya ialah sukar untuk mencetakkan skrip Tamil. Skrip Tamil biasanya merangkumi 12 huruf vokal, 18 konsonan dan 1 aksara khas, iaitu aitam. Bunyi-bunyi vokal dan konsonan hendaklah saling bergabung untuk membentuk 216 gugusan aksara, menjadikannya sejumlah 247 aksara. Halo, nama saya Raida Adani. Saya akan membentangkan tentang isu-isu terhadap bahasa dan tulisan tamadun India sekarang. Yang pertama sekali ialah peluang pembelajaran. Peluang pembelajaran bahasa Tamil semakin kurang. KPM tidak lagi menawarkan beasiswa sarjana muda pendidikan bahasa Tamil. Walaupun begitu, keperluan untuk guru bahasa Tamil diperlukan untuk sekolah rendah dan menengah. Kedua, kekurangan guru bahasa Tamil. Sekolah menengah mengikut KPM tidak perlu mengambil lagi guru bahasa Tamil kerana sudah cukup. Akan tetapi, sekolah rendah kekurangan guru bahasa Tamil. Ketiga, ibu bapa tidak memperkenalkan bahasa Tamil. Ibu bapa harus ambil inisiatif untuk hantar anak mereka ke sekolah Tamil selain menggalakkan ambil pendidikan Tamil pada peringkat sekolah menengah dan universiti awam. Pelajar India juga kena tunjukkan minat untuk mempelajari bahasa Tamil dan ambil subjek berkenaan dalam peperiksaan utama mereka. Yang keempat, bahasa Tamil dipandang rendah. Bahasa Tamil seringkali disalah-anggap sebagai bahasa yang tiada nilai dalam masyarakat. Bahkan nak temui wawancara berkenaan bahasa Tamil pun agak sukar juga untuk menerusi sfera atau khalayak luar penuturnya. Ramai lebih memilih untuk menguasai sekadar 1 hingga 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Selamat sejahtera. Nama saya Logan Raj. Hari ini saya nak menerangkan tentang cara penyelesaian terhadap perkembangan bahasa dan tulisan di tamadun India dahulu. Isu pertamanya ialah sukar difahami. Kesusastraan epik bercerita tentang ajaran-ajaran Dharma dan biasanya diberikan melalui teks-teks secara langsung tanpa keterangan dan menyebabkan sukar difahami oleh rakyat. Tetapi, terdapat beberapa pengarang yang menggunakan cerita dan epik untuk menerangkan Dharma supaya ia lebih mudah difahami oleh rakyat. Contoh-contoh cerita dan epik yang menerangkan Dharma adalah Ramayana, Mahabharata dan Bhagavad Gita. Isu seterusnya ialah sukar untuk menciptakan skrip Tamil. Bunyi-bunyi vokal dan konsonan saling bergabung untuk membentuk 216 gugusan aksara dan ini menjadikan sejumlahnya 247 aksara. Pada abad ke-18, mubalik Itali yang bernama Constanzo Benci untuk memudahkan cetakan skrip dan bercadang membuat perubahan dengan menambah penanda vokal kepada kedua-dua belah kiri dan kanan konsonan. Seterusnya, pada tahun 1935, Encik E.V. Ramasamy Peria telah
telah membuat perubahan kepada skrip supaya ia lebih tahan uji dalam percetakan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aizan Yusufi bin Alham. Saya akan membentangkan beberapa penyelesaian terhadap perkembangan bahasa dan tulisan India zaman sekarang. Jadi bagi untuk peluang pembelajaran, strategi pengajaran alternatif harus disiasat untuk mengatasi kekurangan kemungkinan pengajaran bahasa Tamil. Orang yang berminat untuk mempelajari bahasa itu boleh diberikan akses secara atas talian dan kelas maya. Mungkin juga terdapat kelas bahasa Tamil yang disediakan secara percuma atau dengan kos diskaun secara pertubuhan komuniti serantau. Selain itu, untuk memenuhi permintaan terhadap pengajaran bahasa Tamil, sekolah mungkin ingin memikirkan tentang pengambilan guru kontrak atau sambilan. Jadi untuk seterusnya, untuk berimprovisasikan guru untuk menangani kekurangan bahasa Tamil, sekolah juga boleh menurut ke pilihan seperti melatih guru sedia ada untuk mengajar bahasa Tamil, mengupah guru bersara atau guru dari sekolah lain secara sambilan, atau bahkan merekrutkan penutur bahasa Tamil dari masyarakat. Insentif yang lain seperti gaji tambahan atau peluang pembangunan profesional boleh disediakan untuk menarik dan mengekalkan guru yang mahir dalam bahasa Tamil. Selanjutnya ialah berkenaan pendedahan bahasa Tamil terhadap ibu bapa. Organisasi bukan sahaja sekolah, bahkan organisasi bahasa Tamil tempatan harus menjalankan kempen kesedaran dan program jangkauan untuk memaklumkan ibu bapa tentang nilai dan kelebihan mempelajari bahasa Tamil untuk menggesakan mereka mula mengajarnya pada anak-anak mereka. Selain daripada organisasi juga, kerajaan juga boleh memikirkan ganjaran pada pelajar yang belajar bahasa Tamil dengan memberikan mereka bantuan kewangan atau beasiswa. So, yang terakhir ialah memesrakan bahasa Tamil. Jadi kita mempromosikan bahasa dan kepentingan kebudayaannya melalui media dan aktiviti tempatan untuk meningkatkan nilai dan pengiktirafan pengajaran bahasa Tamil, untuk mempromosikan bahasa dan tradisi Tamil. Kerajaan juga boleh memikirkan tentang menggalakkan pengajian bahasa Tamil dalam program kebangsaan. Juga untuk memupuk kesedaran dan pemahaman antara budaya, komuniti berbahasa Tamil juga boleh mencuba mewujudkan rangkaian dan hubungan yang kumpulan bahasa lain. Hai, sekarang saya akan menyerangkan tentang kesimpulan flipbook kami. So, sistem tulisan India telah berubah secara dramatik dari semasa ke semasa. Penyebaran agama Buddha dari India ke negara lain telah mempengaruhi skrip mereka juga, khususnya di Sri Lanka, Tibet dan Asia Tenggara. Selain itu, pengenalan Islam di India mengubah tradisi penulisan India. Walau bagaimanapun, ia masih harus dilihat bagaimana tulisan dan bahasa negara akan bertahan dan berkembang dalam era globalisasi di mana bahasa Inggeris adalah lingua franca. Hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa ialah tamadun India telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengajaran untuk kita pelajari melalui karya tulisan mereka. Boleh juga dikatakan bahawa sistem tulisan merupakan satu sebab yang paling penting bagi kegemilangan tamadun India. Banyak pengajaran berharga yang boleh diambil daripada karya mereka. Contohnya, dari karya-karya popular seperti Ramayana dan Mahabharata. Dan pelbagai bahasa yang digunakan semasa tamadun India
masih digunakan di kebanyakan bahagian di India seperti bahasa Tamil, bahasa Kannada, Telugu, Malayalam dan sebagainya. Ini memastikan kepelbagaian budaya bangsa telah dikekalkan di India sehingga hari ini.